Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Malaysia akan mengulangi pendirian dalam menentang pencabulan undang-undang antarabangsa serta berpegang teguh pada tujuan dan prinsip yang telah digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Ketegasan mengenainya bakal disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB ke-77 di New York pada Jumaat waktu Malaysia. Krisis perubahan iklim, ancaman terhadap ekonomi global serta isu Palestin, Myanmar dan konflik Ukraine dijangka menjadi fokus. Penampilan pada Perhimpunan Agung PBB kali ini yang merupakan kedua buat Datuk Seri Ismail Sabri sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Tahun lalu, beliau serta majoriti pemimpin negara lain menyampaikan ucapan secara maya berikutan pandemik COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri bakal mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama yang menyampaikan kenyataan negara menggunakan bahasa kebangsaan. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meluluskan rang undang-undang RUU Data Peribadi. Menteri Komunikasi dan Teknologi Maklumat Johnny G. Plate berkata RUU yang dicadangkan pada tahun 2016 itu akan mengukuhkan kepercayaan dan mengiktiraf kepimpinan Indonesia dalam tadbir urus data global. Daripada perspektif kerajaan, ia berupaya mengukuhkan peranan dan kuasa kerajaan dalam menguatkuasakan serta memantau pematuhan dan obligasi semua pengendali data. Para pemimpin dunia mendesak dan menyeru masalah makanan global ditangani segera. Sebahagian besar berpunca daripada konflik Rusia-Ukraine yang menyebabkan harga global bijirin naik mendadak. Gesaan sebulat suara itu dibuat di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, melibatkan pemimpin daripada Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, Kesatuan Afrika dan Spanyol. Mereka bersetuju bahawa masalah kekurangan makanan sebagai faktor utama terjadinya konflik dan ketidakstabilan politik. Selepas dilanda banjir luar biasa, penyakit berjangkit bawaan air berpotensi menjadi bencana terbaru di Pakistan. Demikian amaran yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurut Menteri Perancangan Ahsan Iqbal, pelbagai penyakit mulai dikesan dan ia merebak dengan pantas, antaranya malaria, taun, cerit-berit dan sebagainya. Di wilayah Sind, 9 orang dilaporkan maut selepas dijangkiti wabak, menjadikan jumlah kematian akibat penyakit itu meningkat kepada 318 orang. Lebih 2.7 juta orang dianggarkan dijangkiti penyakit bawaan air. Mereka kini sedang dirawat di hospital sementara dan bergerak. Sementara itu, 2 terbunuh sementara 26 yang lain cedera susulan gempa bumi berkekuatan 7.7 pada skala Richter di Mexico semalam. Gegaran kuat turut merosakkan lebih 3,000 bangunan. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengakui bernasib baik bencana itu tidak mengorbankan banyak nyawa. Menurut Agensi Seismologi Kebangsaan, sebaik gegaran pertama berlaku, mereka turut mengesan ratusan lagi gegaran susulan. Secara kebetulan, bencana itu berlaku selang sejam selepas jutaan penduduk selesai melakukan latihan kecemasan bagi memperingati tragedi gempa pada 19 September 1985. Bencana berukuran 8.1 pada skala Richter itu telah mengorbankan lebih 10,000 nyawa. Di Sao Paulo, Brazil, sekurang-kurangnya 9 orang maut tertimbus batuan konkrit daripada sebuah gudang yang runtuh. Tragedi berlaku ketika 2 calon Kongres, John Donizete dan Eli Santos, melakukan lawatan ke syarikat kontena Brazil Multitana semalam. Ketiga berada dalam gudang. Sebahagian daripada struktur konkrit bangunan itu secara tiba-tiba runtuh dan menimpa mereka serta pekerja syarikat. Donizete dan Santos bagaimanapun terselamat. Menurut Jabatan Bomba, 31 orang individu berjaya dibawa keluar dengan 28 daripada mereka telah dikejarkan ke hospital berdekatan. Namun jurucakap jabatan itu percaya masih terdapat lebih ramai orang terperangkap di bawah serpihan runtuhan. Di Minnesota, Amerika Syarikat, 47 individu didakwa atas kesalahan berkaitan skim penipuan bantuan COVID-19 berjumlah $240 juta. Pengarah FBI Christopher Wray berkata penipuan itu berselindung di sebalik program pemakanan kanak-kanak persekutuan semasa berlakunya pandemik. Antara yang didakwa ialah pengarah eksekutif Feeding Our Future, Amy Buck.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.